lagi datang kepada kita. Ketika sampai umur Ismail, beberapa waktu di mana dia boleh berjalan, artinya dia boleh bekerja dengan ayahnya. Setengah ulama kata telah sampai akhir balik umurnya. Datang pula perintah diuji lagi Nabi Ibrahim. Tak habis dengan cerita api itu. Tak habis dengan cerita Sarah dikidnap. Tak habis dengan cerita tinggalkan isteri dia. Diperintah pula suruh sembelih anak. Tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim ni Allah uji dia, sebab tu pada keturunan dia dipanggil Abul Anbiya, bapa para nabi. Keturunan yang lahirkan nabi-nabi yang banyak. Sampai Rasulullah pernah berkata, aku iri hati pada Ibrahim kerana daripada keturunannya lahir para anbiya. Hebat tuan-tuan. Anaknya dua-dua, Ishak nabi, Ismail nabi. Daripada Ishak lahir pula Yakub, daripada Yakub lahir pula Yusuf dan berbagai keturunan yang lain pula. Kerana taat dia tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan ketika dia dilempar dalam api, tuan-tuan pergi ke Urfa. Setengah kata di Iraq saya sebutkan lagi. Tapi kita pergi tuan-tuan, kita bukan nak tengok mana betul, mana tempat. Kita nak ambil ibrah sejarah, tu yang penting. Tanah tu terlalu luas, berekar-ekar. Nabi Ibrahim ketika ditangkap, tuan-tuan, dia tahu, mereka semua tahu bahawa dialah yang pecahkan berhala yang besar. Mereka dah kata buat keputusan nak bakar dalam api, kurung dalam sebuah rumah. Berhari-hari kurung, tuan-tuan. Sebab apa? Perintahkan semua rakyat untuk pergi cari kayu api. Sehingga seorang perempuan yang uzur, sakit, dia kata apa? Andainya Allah bagi padaku kesihatan, nescaya aku keluar daripada rumah ini, akan ku cari kayu api untuk membakar Ibrahim. Sampai level tu lah. Nak cerita apa? Tak ramainya orang yang beriman dengan dia selain isterinya dan anaknya yang di Mekah. Dah kumpul cukup dah. Nak tembak ni, tak mau lempar tepi-tepi. Nak lempar tengah-tengah. Terpaksa buat manjenik pula, lastik. Ketika tembak, Nabi Ibrahim terangkat daripada manjenik saja. Para malaikat bertasbih subhanallah. Semua penduduk alam ini bertasbih subhanallah. Ya Allah, Ibrahim nabimu yang mengajak manusia mentaatimu sedang dilempar. Malaikat datang duduk tepi Ibrahim dan berkata, Ibrahim, tak minta kepada Allah kah untuk tolong kamu? Tuan-tuan boleh bayang Nabi Ibrahim ni, level akidah dia, tauhid dia. Ketika malaikat tu terjah dia dengan soalan, nak lempar api, nak jatuh dah. Sedangkan kalau burung lalu di atas api tu, nescaya terbakar bulunya. Cerita tingginya, belum pernah dikumpul api sehebat itu untuk membakar manusia. Punya begitu usaha nak padam cahaya agama Allah. Malaikat tu kata, kau tak minta. Nabi Ibrahim kata apa kat malaikat yang tanya dia? Apa Allah Tuhanku tidak tahu apa yang sedang berlaku pada hamba-Nya? Masya Allah. Itu level akidah dia. Tuhan kan tahu aku sedang dilempar. Jatuh dalam api tu, di tengah-tengah api tu, Allah terus kata ke api yang Allah rekodkan perkataannya kepada kita umat Muhammad untuk tahu bagaimana Allah selamatkan hamba-hambanya yang beriman. Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah kamu, wasalaman ala Ibrahim, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar daripada api selepas berhari-hari berada dalamnya, dalam keadaan dia selamat. Ketika dia hijrah bersama dengan isterinya, dia terpisah tuan-tuan dengan anak saudaranya Lut. Lut diperintahkan Allah diangkat jadi Rasul pergi ke lembah Sodom. Berapa ramai penduduk lembah Sodom? Ada 30,000 orang. Kesemuanya engkar. Ya. Yang disebut dalam Quran, keluarlah kamu, kata Allah. Jibril datang jumpa dengan Lut. Dia kata, keluarlah kamu pada malam ini kecuali wanita itu bersama dengan pengikut kamu. Wanita tu siapa dia? Isteri dia. Siapa dia pengikut Nabi Ibrahim? 3 orang anak perempuan dia. Tu saja tuan-tuan. Hak lain semuanya kufur. Yang perempuan condong ke arah kesukaan sesama wanita. Yang laki-laki condong kepada lelaki. Dan semua itu diterbalikkan. Nabi Ibrahim, saya nak cerita dulu tuan-tuan supaya kita jelas betul-betul Arafah ni besar maknanya bagi kita. Ketika malaikat datang pada dia sebelum nak pergi hancurkan lembah Sodom penduduknya, singgah rumah Nabi Ibrahim. Setengah tafsir menyebutkan yang datang tu Jibril, Mikail, setengah tambah seorang lagi iaitu Israfil. Dengan rupa lelaki yang hebat.
datang rumah bagi salam. Nabi Ibrahim ni ada beberapa kelebihan yang disebut oleh Rasulullah dengan jelas. Salah satunya adalah dia sangat-sangat meraih tetamu. Sangat-sangat meraih tetamu. Sehingga Allah catatkan ketika tetamu tu datang, Nabi Ibrahim undur meninggalkan tamu dengan cara yang tetamu tu tidak terasa mereka ditinggalkan. Sebab apa tuan-tuan? Mana kita tahu? Rupanya bila dia sembelih dia anak lembu baru kita faham. Kenapa dia sembelih anak lembu? Kalau ikut segi rugilah. Sembelih mak lembu, bapak lembu tu lagi banyak daging dia. Tak. Bila sembelih anak lembu cepat dimasak, nak jamu tetamu yang datang. Punya hebat Nabi Ibrahim. Itu dia dikatakan dia Nabi yang sangat hebat. Allah sayang sungguh dekat dia. Dia bukan hanya letak Allah di tempat yang tinggi, dia sangat meraihkan. Ketika tetamu tu tak jamah makanan, Allah sebutkan, maka gusallah Nabi Ibrahim. Dia dah boleh agak dah. Mereka kata, jangan bimbang, kami bawa dua berita. Pertama, berita baik, engkau akan dapat seorang anak. Berlari keluar Sarah daripada belakang rumah sambil ketawa. Ketawa dia itulah malaikat kata, nama anak kamu nanti adalah Ishak. Ishak bermaksud tertawa. Kenapa Sarah tertawa? Sebab dia tengok dia dah hampir 80 tahun. Mustahil dia akan mengandung. Tapi demikianlah kehendak Allah. Lahirlah Ishak. Tahu orang Yahudi, nama-nama Nabi ni duduk kat dia orang je. Kan? Ishak tu Isaac. Yusuf tu Joseph. Ibrahim Abraham. Musa Moses. Noah. Ada orang Melayu ketagih nak buh nama Noah anak dia, tuan-tuan. Baik-baik nama tu elok Noah. Duk pergi ubah ikut Bible yang dah diubah. Jangan hati-hati tuan-tuan, kita jangan nak ikut sangat dengan benda ni. Kecuali dia orang tak ambil nama Ismail. Orang Yahudi. Pasal apa? Pasal daripada keturunan Ismail datangnya Muhammad. Mereka terpaksa mengakui kerasulan Muhammad. Sampai degil, bukan tak tahu Nabi Muhammad akan lahir, tapi nak elak, mereka mengakui bahawa Muhammad itulah Rasul terakhir. Mereka tak letakkan nama keturunan anak mereka itu dengan nama Ismail. Hebat Arafah ni tuan-tuan. Kita kalau pergi tuan-tuan kan Arafah, kita jangan buat macam orang duduk panjat. Bukit Arafah tu ada satu tiang kat atas tu tuan-tuan. Duk munajat kat atas tu, angkat tangan. Bukan tempat dia tuan-tuan. Bukan tempat dia. Kau duduk seorang-seorang mengadu dengan Tuhan, tak ada masalah. Tu tempat kita mengadu dengan Allah. Tempat Rasulullah duduk satu batu sebelum naik tangga ke atas. Kami pergi satu rombongan ikut orang-orang Arab yang soleh ni. Dia tunjuk batu tempat Rasulullah berdiri. Rendah aja, tak ada tanda apa pun. Tempat berlaku khutbah wida, haji terakhir. Malah haji satu-satunya haji yang Rasulullah kerjakan dalam umur hidupnya. Berada di Arafah ni tempat setiap orang, kalau dia duduk je kat situ, tempat untuk dia tahu bahawa demikianlah keadaan manusia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Petang semalam semua orang duduk tak sejumlah seperti mana jumlah yang sepatut adalah. Dekat 3 juta selalunya ada. Semalam 1 juta ada tuan-tuan. Itu pun sesak dah rasa kan. Tak boleh pakai kain ihram yang ada benang mai pun tak boleh. Satu belai benang mai pun tak boleh ada kat situ. Semuanya putih. Nak gambarkan demikianlah persamaan manusia. Sebenarnya dia gambaran yang jelas. Ada orang tuan-tuan, orang bukan Islam, tengok peristiwa tu dalam channel mereka. Ada yang masuk Islam sebab tu je. Tak dengar Quran pun. Sebab dia kagum dengan agama yang boleh kumpul manusia hanya untuk mentauhidkan Allah yang satu. Membaca Al-Quran yang tidak pernah diubah dan tidak pernah ada sedikit pun perselisihan di dalamnya. Kata Nabi SAW, khairul du'ai du'a'u yawm, khairul du'a'u yawmin Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Sabda Nabi, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para Nabi sebelumku ucapkan selalu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kita duk baca 10 kali lepas subuh, 10 kali selepas maghrib. Sunnah Nabi dan sunnah Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi kata Nabi, di Arafah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebab tu segi masa tak disebutkan. Yang kata kita pada semalam, siapa yang ambil peluang, rezeki dia. Siapa yang anggap benda tu kecil, tak pergi haji, buat apa, rugi lah. Sebab dia pada masa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kekuasaan dan miliknya segala pujian. Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalaulah orang yang pergi haji ni, dia tertinggal, dia tak mau pergi ke Mina, lepas Arafah dia terus balik, sah tak? Sah. Dia kena bayar ya. Haji dia sah. Sebab Rasulullah kata haji itu adalah Arafah, kena ada di sana walaupun seketika. Tuan-tuan tengok siapa yang ikut tabung haji terbaik atau dalam dunia, semua orang iri hati ya tengok. Bawa pakai ambulans tu, bersusun ambulans tu, orang sakit duduk kat Aziziyah Hospital Aziziyah tu, tak boleh nak pergi, ambulans akan bawa pergi. Perlu turun, tak perlu. Kalau boleh turun, turun. Tak boleh turun, duduk dalam ambulans sekejap pun tak apa. Tapi dia kena ada pada subuh tu, dia kena ada sana dah, sampailah pada waktu zuhur tu. Detik tu, 6 detik tu dia kena ada di sana. Terlepas kat tu, terlepaslah. Walau dia buat sa'i, walau dia buat umrah, walau dia pergi melontar, dia tertinggal wukuf, maka segala-galanya terlerai. Kira tiada haji baginya pada hari itu. Kumpul di Arafah tu besar walaupun seketika. Tapi tuan-tuan nak cerita tuan-tuan kalau tuan-tuan ada rezeki, siapa dah pergi, siapa belum pergi, nak dapat mabrur ni bab lain pula. Tuan-tuan bayangkan bilik air tak banyak mana. Kita pun pelik kerajaan Saudi ni. Pasal apa dia buat macam tu? 1000 orang tuan-tuan, 1000 orang duk pitala tunggu dekat 200 tandas. Mana nak padan tu? Setengah tempat berdepan dengan 80 dia tandas. Ada hak kencing dalam botol, di sinilah datang masalah. Kencing dalam botol tak ada masalah. Pergilah buang tempat yang elok tuan-tuan. Dipisandarkan tepi khemah. Bau hancing tu masuk sampai dalam khemah. Kita dah selesai dah ni, umrah dah selesai, pergi kat Mina, sangkut lagi dekat Mina. Mina lagi lah duduk 3 hari tuan-tuan. Bilik air payah je, orang memang buang dalam botol. Bila buang dalam botol dia malu tuan-tuan, dia sandar tepi tu. Memang tak ada siapa ambil minum lah tuan-tuan, pula hak tu kan. Cuma orang semua tahu sebab bau hancing. Tapi kalau bau hancing tu masuk dalam tu tuan-tuan, habis, terganggu ibadah orang, maka hilang kemabruran haji kita. Susah tuan-tuan nak cerita mabrur ni. Haji dah selesai dah. Kadang-kadang bergaduh. Tuan-tuan kalau ada rezeki, tuan-tuan pergi umrah sekalipun, tuan-tuan baik awal-awal lagi tuan-tuan dah dengar ni, ambil perhatian. Yang pergi haji pun ambil perhatian. Kami duk buat kursus untuk staf tabung haji pun, kita pesan sangat-sangat, minta orang staf tabung haji cari buat, bagi tahu dekat setiap orang nak masuk bilik ni 8 orang ataupun 4 orang lah biasa. Masalah apa tuan-tuan? Yang boleh hilang mabrur, ataupun kalau umrah hilang kemakbulan umrah ni. Bilik 4 orang. 2 perkara yang selalu jadi masalah. Apa dia? Pertama kali aircon. Ada orang boleh aircon, ada orang tak boleh aircon. Satu pun gaduh lah. Kau ni keluar tutup, kau ni buat keluar on, kau ni buat keluar tutup, kau ni masuk on. Lama bergaduh dalam tu. Orang dah sejuk, buka buat apa lagi? Bagi mati. Mari nak umrah, nak selesa duduk di rumah. Itu pun bergaduh tuan-tuan. Jadi kena ada satu orang masuk tu jadi leader. Kena ada tuan-tuan. Kalau kita pergi, kita terus ambil je peranan masuk tu. Pakcik, abang-abang semua, kalau perempuan pergi, perempuan terus ya ambil peluang ni. Akak-akak, makcik ni, sini siapa yang tak boleh dengan aircon? Ada seorang angkat tangan. Saya tak boleh dengan aircon, saya tak boleh sejuk. Saya daripada dulu pun saya membesar dengan kipas saya. Tak apa. Pakcik, makcik, duduk bawah aircon ni betul-betul. Pasal apa? Aircon tu kita tala je ke arah sana. Memang tak kena kat dia. Selesa dia duduk itu tuan-tuan. Kalau tidak sekali masalah. Yang kedua, bilik air. Dah tahu dah tuan-tuan ni, azan dah dekat.
Ada hak kaki lambat ni, setengah jam dia masuk. Tengah jam dia masuk. Hak duduk kat luar ni, aduh. Aduh tak apa lagi. Hak mengata orang ke dalam tu. Ketuk hentak ni, tu label dahsyat lah. Jadi satu orang tu pun dia masuk tu, pertama dia betulkan siapa boleh ekon tak boleh ekon. Hak kedua dia kata apa? Ni, siapa jenis lama lain belayak? Saya, dia kata. Saya tak tuih. Saya ni dah sakit sikit, dia kata. Lama belayak. Tak apa, saya jaga waktu. Subuh ni saya kejut abang ke 3:30. Oh, dia kata. Abang lama dalam belayak kan? Abang nak sembahyang jemaah tak? Abang nak sembahyang jemaah. Kalau abang nak sembahyang jemaah, abang masuk betul-betul kalau orang azan, dia 20 minit je tu abang, orang akan khamat. Abang takkan sempat dah. Sampai bila abang nak masbuk? Cukuplah kat Malaysia abang, kita buat macam ni. Mai kat sini kita jaga waktu. Abang masuk awal sikit. Saya kejut abang, supaya pukul 4 abang dah selesai. Hak lain-lain ni 15-20 minit je. Hak tu kalau selesai tuan-puan, besar kita punya bakti bagi orang selesai masalah duduk kat di tanah haram. Duduk di Arafah pun hal ni akan timbul. Bab kebersihan dan sebagainya. Satu bab beh tuan-puan, bab ni. Sekarang saya nak masuk perkara-perkara yang besar dan penting dalam hal ni. Bagusnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan pergi duduk kat Arafah pun, kalau pergi umrah pun tuan-tuan, duduklah, mintalah. Cuma kalau siapa dapat pergi haji tuan-tuan, bagus sangat-sangat. Kenapa? Sebab kata Nabi, tidak ada hari di mana Allah bebaskan hambanya dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Maksudnya apa? Padang Mahsyar mana ada dah Arafah, mana ada haji dah. Sekarang ni. Macam yang di Pertuan Agong, bila hari keputeraan yang di Pertuan Agong, dia akan bebaskan beberapa orang yang duduk dalam penjara, yang kena penjara sepanjang hayat. Sepanjang hayatnya katanya dia duduk penjara tu sampai dia matilah. Kalau seumur hidup 20 tahun. Kan? So Allah ada hari dia, hari Arafah. Allah bebaskan. Bebasnya apa? Artinya orang tu confirm jadi ahli neraka dah. Hari itu Allah bebaskan dia. Paling ramai Allah bebaskan ialah pada hari Arafah. Kerana Allah suka. Kenapa Allah suka? Sebab hari itu semua hamba duduk dekat Arafah tu meminta. Dan di antara kesukaan Allah adalah dia suka hamba dia meminta. Tuan-tuan dengar, ni part sangat penting saya nak sebut kat tuan-tuan perempuan ni. Nabi Allah Ibrahim ni, dia sebelum dia berdoa, dia buat apa? Dia akan duduk iftirash. Iftirash duduk macam mana tuan-tuan? Antara dua sujud tu lah. Para Nabi bila nak bermunajat, nak berdoa, mereka pilih dua cara duduk. Pertama iftirash, yang kedua tawaruk. Tawaruk tu macam mana? Macam kita duduk tahiyat akhir. Tu je. Para Nabi jarang duduk bersila, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Salah ke? Tak salah. Jarang duduk bersila ketika berdoa. Sebab apa? Mereka tak mau hujung kaki itu tunjuk ke arah Allah. Kalau kita kiblat lah. Sampai nak jaga level tu para Nabi ni, para Rasul. Sama ada mereka duduk iftirash, duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir. Nabi Ibrahim ni sebelum dia berdoa, dia akan duduk iftirash, dia kata apa? Ini dipanggil apa? Submission. Dia serah diri dia pada Allah. Tuan-tuan boleh bayang, ni kata-kata Nabi Ibrahim. Direkodkan dalam beberapa tafsir tentang munajat Nabi Ibrahim sebelum dia mengangkat tangan dan berdoa. Ya Allah, ini Ibrahim datang menghadapmu. Dia declare diri. Allah tak tahu ke? Tak. Dia suka buat macam tu. Kenapa? Memilih adab. Adab ni penting tuan-tuan. Saya banyak kali dah tuan-tuan. Saya kalau buat contoh, saya suka ambil contoh ni. Tuan-tuan ada 2 orang anak. Perempuan ada 2 orang anak. Pertama nama Mahmud, kedua nama Mustafa. Mus lah kita panggil dia. Yang Mahmud ni kita minta pergi kedai tuan-tuan. Terus pergi je. Mahmud, tolong mama pergi kedai. Mama nak minta beli apa? Mama dah hantar dekat WhatsApp dah. Senarai barang tu. Ni duit dia. Dia nak keluar tu, dia jumpa kita lagi. Mama, Mahmud pergi dulu Dia pergi tuan-puan, dia beli barang, dia balik letak barang, dia kata apa? Mama, ni barang. Nak letak kat mana? Dia ambil barang tu, kalau barang dapur, dia boleh letak simpan pula dekat tempat mana yang mak dia minta simpan. Kemudian dia pergi buat kerja dia. Selesai. Satu waktu yang lain, Mahmud tak ada, kita panggil anak kita. Yang kedua, nama Mus. Mus. Dia jawab, ya, Mus, sini kejap. Ish, nak apa? Cakap je lah. Mus, sinilah kejap. Kalau tak penting, mama tak panggil, mama buat sendiri. Ya Allah, nantilah kejap. Panggil tak datang lagi. Sama-sama kita kena pergi dalam bilik dia. Mus, tolonglah. Bila mama panggil, datang je lah. Mama nak apa? Duk bergaduh hak tu dah pula. Pergi kedai kejap. Allah, nantilah dulu. Mus, tolonglah. Mama nak sekarang ni. Tu kita tengok senyap dah. Mus. Tengok-tengok tak ada dah. Dia pergi dah kot kedai.
Balik pun tak tahu bila. Dan dengar suara dia duduk dalam bilik. Mus, dah balik ke dah? Barang mana? Tu ada atas meja. Dua-dua buat kerja. Dua-dua buat. Tapi wallah tak apa. Wallah, hati kita jatuh sayang kat siapa? Pada Mahmud. Pasal apa? Pasal dia buat dengan adab. Adab tu penting. Keluar nak bagi tahu, balik nak bagi tahu. Cerita tu je lah. Tuan-tuan, di Turki tu Osmaniyah, kenapa Allah bela dia orang? Sebab dia orang bina. Dia tak ada tiba-tiba muncul. Muhammad Al-Fatih tu tiba-tiba muncul. Tentera dia tiba-tiba muncul. Walaupun hadis Nabi kata apa? Konstantinopel tu akan jatuh di tangan Amir, sebaik-baik Amir yang punya askar, sebaik-baik askar pada zamannya. Kita kata, oh macam mana? Bukan takat Muhammad Al-Fatih tanya berapa orang tak pernah tinggal tahajud, berapa orang tak pernah tinggal solat sunat. Bukan takat tu tuan-tuan. Mereka bina. Bina tu yang hebat. Sekolah-sekolah mereka nak masuk, ni, bumbung dia, takat ni je. Tuan pergi di Konya, tuan pergi Edirne, tempat Muhammad Al-Fatih dibesarkan oleh ayah dia, oleh Syamsuddin Al-Wali. Madrasah dia tu takat ni je bumbung. Artinya apa? Dia nak masuk, dia kena tunduk. Tunduk tu buat apa? Menghormati guru kau nak jumpa. Kau jangan nak belagak walau kau anak raja. Tu adab. Pergi Edirne, sekolah perubatan terbaik di dunia waktu tu tuan-tuan. Tentang mata je ada 114 perubatan dia. Ada sekretaris ubat orang gila. Edirne tu. Sekolah perubatan sempadan dengan Bulgaria. Masya Allah. Nak masuk laundry, nak masuk kitchen, kena tunduk. Kau kena hormat yang nak basuh baju engkau, bagi bersih yang kau boleh sembah Allah dan mengaji. Dia tu sebaik-baik manusia. Kau nak masuk ambil makanan, dialah sediakan makan sampai kau boleh sihat dan kau boleh beribadah dan cerah dan cerdas akal engkau. Hormat dia yang masak untuk engkau. Punya hebat tuan-tuan. Baru lahir orang terbaik. Baru lahir orang berakhlak. Adab mendahului ilmu. Tu Nabi Ibrahim. Sebelum angkat tangan berdoa, tak terus terjah tuan-tuan. Sebab tu solat ni kena mari awal. Hormat. Mari tuan-tuan, waktu azan tu orang soleh. Mari sebelum azan tu orang mukharrabun. Apa Allah sebut orang mukharrabun dalam surah Al-Waqi'ah? Mereka mendahului kebaikan. Berarti Tuhan tak panggil lagi, mereka dah datang. Orang mukharrabun, orang hampir dengan Allah, mereka tak nak Tuhan panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru datang. Seolah-olah apa? Kalau Tuhan tak panggil, kau tak datang. Sebab tu bagi orang mukharrabun, amalan orang soleh dianggap kejahatan. Hasanatul abrar, kebaikan dibuat oleh orang soleh. Sayyiatul mukharrabun, satu keburukan bagi orang yang hampir dengan Allah. Kenapa? Tuhan panggil, baru datang. Orang letak tabung, baru nak letak. Kalau tabung tak ada, tak letak. Contoh gitulah. Mak telefon, baru balik. Kalau mak tak telefon, tak balik lah. Oh, mak tak ada hal kot, sebab tu tak telefon. Tu orang soleh. Itu pun kira soleh lah. Mak telefon balik, tak ada bagi alasan. Tapi bagi orang mukharrabun, dia tak nak macam tu. Teringat je. Tengok mak-mak orang, beli je makanan. Makannya nak, ni makcik buat sendiri. Teringat terus kat mak. Bila teringat kat mak, dia tahu dah. Dia dah hati dia tak boleh tahan dah. Terus drive kereta, ujung minggu balik walaupun mak tak panggil. Ni mukharrabun, orang hampir dengan Allah. Mendahului kebaikan. Tu Nabi Ibrahim. So kita nak tuan-puan, jangan tengok saja aja. Tausiah Arafah ni kita nak ambil sungguh supaya kita kenal kelemahan kita kat mana dan kita nak baiki. Jadi apa Nabi Ibrahim dia buat? Dia duduk tuan-puan, dia kata, ya Allah, ini Ibrahim datang menghadapmu. Kalau aku tidak minta, engkau tahu apa hajatku. Kerana engkau penciptaku. Engkau lebih kenal hal ahwal diriku lahir dan batin. Tapi aku datang kepada engkau ya Allah kerana aku perlukan engkau. Oleh itu, nampak? Tadi itu apa? Tadi submission, serah diri. Sekarang tengok cara dia buat tuan-tuan. Oleh itu ya Allah, apa saja yang ku minta nanti engkau kabulkanlah. Mana yang kurang kau cukupkanlah. Mana yang cacat engkau sempurnakanlah. Dia buat apa tu? Dia sedang nak bagi tahu ke Allah, takut-takut apa yang dia minta tu bukan itu yang sebenarnya patut dia minta. Jadi kalau bukan itu yang sebenarnya, Tuhan tolonglah tampung mana yang kurang. Baru dia angkat tangan dia berdoa. Kita dengar Inilah yang dibuat oleh orang tua-tua kita di kampung dulu. Sekarang kita duduk di bandar, saya sendiri pun semayang dengan anak saya, tuan-tuan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Setengah orang lagi cepat. Lepas wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lagi pendek, shortcut lagi dah. Habis tu terus bangun. Tuan-tuan, orang dulu dia buat apa? Habis dia walhamdulillah rabbil alamin, dia kata apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah pula. Pasal apa tuan-tuan?
Lepas Fatihah tu tuan-tuan dengar apa para imam tu kata. Rabbana taqabbal minna du'aana. Ya Allah, kabulkanlah doa yang kami minta tadi. Doa di atas doa. Punya beradabnya. Hak diminta tadi tu, sebelum alhamdulillahirabbil alamin tu, buat pula Fatihah, angkat tangan, tolonglah ya Tuhan, kabulkan doa yang kami minta tadi tu. Doa di atas doa. Ni panggil apa? Adab seorang hamba dengan Allah. Kita mungkin tak sempat buat kita sama kita, tapi tuan-tuan kalau ada waktu tuan-tuan buat solat sunat, tuan-tuan buatlah benda-benda yang menambah adab ni. Tu kualiti kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil kualiti. Datang ke masjid kualiti dah tuan-tuan daripada sembahyang seorang diri. Tapi datang ke masjid tuan-tuan cari saf paling hadapan, itu kualiti. Dah datang saf paling hadapan, buat pula sunat tahiyatul masjid, bertambah-tambah kualitinya dengan Allah. Nanti bila bangun untuk buat solat qabliyah, dia bergerak sikit pergerakannya, tapi kita payah nak buat sekarang sebab kita pakai sejadah ni. Tak apa, kekallah dulu macam tu. Nanti bila dah tak ada sejadah, kita gerak. Nanti bila kita dah iqamah, bangun, kita gerak sikit lagi nak betulkan saf supaya rapat dengan orang. Itu pergerakan. Dah habis solat, lepas habis dah zikir, berdoa dengan imam, tuan-tuan, kita bergerak sikit lagi pula nak buat pula ba'diyah. Pergerakan itu adalah anjuran Nabi. Kata Rasulullah, perbanyakkanlah saksi-saksimu di hadapan Allah. Kerana setiap tempat kita berdiri solat itu menjadi saksi di hadapan Allah. Dipanggil apa? Adab. Mencari sebab bagi Tuhan kasih. Jadi tuan-tuan, ini di antara perkara yang kita nak lakukan supaya mudah-mudahan apa yang kita buat di Arafah ini menjadi yang terbaik. Yang terakhir tuan-tuan, bab yang ketiga.